Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di sesi ulasan laporan laksana yang ke-48 ini. Seperti biasa, saya harap semua di luar sana mematuhi SOP bagi mengurangkan risiko jangkitan COVID-19. Laporan laksana ke-48 akan didahului dengan ulasan tentang isu semasa dan akan menyentuh sebahagian status pelaksanaan prihatin, penjana dan kita prihatin. Status pelaksanaan lain-lain inisiatif penjana boleh didapati di lampiran 1. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya mulakan laporan kali ini dengan sedikit perkongsian aktiviti anjuran MOF pada hujung minggu yang lalu. Semasa pelbagai lawatan turun padang MOF sepanjang sebelum ini, saya telah melihat sendiri bagaimana peniaga kecil telah terkesan ekoran pandemik COVID-19. Alhamdulillah, semasa lawatan program Malaysia Prihatin ke pasar di Rejang, Setiawangsa, nampaknya pembukaan semula ekonomi telah beransur-ansur mengembalikan harapan mereka untuk bangun dan berkembang semula. Di sini, saya kongsikan video lawatan saya. Baru-baru ini, saya bersama tim MOF dan Wakil Majlis Perwakilan Penduduk telah turun ke Pasar Pagi Desa Rejang di Kuala Lumpur untuk meninjau keadaan peniaga kecil dan juga untuk mempromosi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Seperti yang disaran kerajaan, kita semua perlu segera mendaftarkan diri bagi program vaksinasi supaya negara dapat mencapai immuniti kelompok. Semasa sesi turun padang ini, saya dapati ada di kalangan peniaga yang telah mendaftar untuk divaksinasi. Tapi masih ramai juga yang belum membuat pendaftaran. Ada juga yang masih kurang faham tentang PIK. Sebagai contoh, ada seorang peniaga yang memberitahu saya dia sedang menunggu panggilan untuk divaksinasi. Tapi apabila saya tanya lebih lanjut, rupanya dia masih belum mendaftar dengan MySejahtera. Ada pula yang khawatir dan masih terpengaruh dengan kabar angin tentang usaha imunisasi ini. Kami nasihatkan mereka jangan berdiam diri tetapi ambil inisiatif untuk cari maklumat yang banyak disediakan. Jelas, lawatan turun padang ini amat bermakna dan memberi pasukan saya peluang untuk bersemuka dengan orang awam agar mudah untuk kami jelaskan sebarang kemusykilan. Moga sasaran imuniti kelompok negara dapat segera dicapai. Semasa lawatan ke pasar di Rejang, Setiawangsa, saya juga mengambil kesempatan untuk mempromosi pakej bantuan Geran Khas Prihatin 3.0 atau GKP 3.0 dengan bantuan wakil-wakil dari LHDN. GKP ini sebenarnya kita dah mulakan dari tahun lepas. Sekarang ni pun dah masuk siri ketiga. Tapi saya lihat ramai lagi peniaga kecil dan usahawan mikro, PKS Mikro, yang belum mendaftar. Semasa lawatan, saya lihat ramai yang mengunjungi kaunter sementara LHDN untuk mendaftar dan mendapatkan maklumat lanjut. Permohonan GKP 3.0 dibuka sehingga 15 April 2021. Jadi, siapa yang belum mendaftar tu, daftarlah segera. Untuk maklumat lebih, sila layari portal GKP di gkp.hasil.gov.my. Selain GKP 3.0, ada satu lagi berita gembira untuk para usahawan. Inisiatif ke-9 Pemerkasa seperti yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 17 Mac lepas ialah mengurangkan beban syarikat dan memperkasa koperasi. Sehubungan dengan itu, Suruhanjaya Syarikat Malaysia telah mengumumkan bahawa nilai ambang keterhutangan bagi syarikat daripada RM10,000 kepada RM50,000 akan diteruskan berkuat kuasa 1 April. Ini bukan jenaka April's Fool. Sebaliknya, inisiatif ini adalah susulan keadaan ekonomi global dan dalam negara yang mungkin mengambil masa lebih lama untuk pulih akibat pandemik COVID-19. Sebelum ini, inisiatif ini adalah langkah sementara bermula dari 23 April 2020 sehingga 31 Mac 2021 bagi memberikan perlindungan kepada syarikat dengan nilai ambang keterhutangan yang lebih tinggi daripada nilai sedia ada, iaitu RM10,000. Agar risiko syarikat dikenakan tindakan penggolongan dapat dikurangkan.
Kesan pelaksanaan inisiatif tersebut menyaksikan hanya 665 petisyen penggulungan diserah simpan ke SSM bagi tempoh April hingga Disember lepas, berbanding dengan 1,760 pada 2019 dan 1,533 tahun sebelumnya. Kenaikan nilai ambang keterhutangan syarikat ini dijangka akan terus dapat mengurangkan jumlah petisyen penggulungan dan syarikat mampu meneruskan urusan perniagaan dengan yakin serta masih mematuhi undang-undang berdasarkan relief kekal nilai amaun keterhutangan yang diberikan. Seterusnya, satu program berkaitan kerjaya yang diadakan pada 6 April 2021 ialah pelancaran HRDF Placement Center. Mungkin ramai yang tidak pasti apakah fungsi HRDF Placement Center atau HPC. HPC ialah pusat penempatan pekerja yang bertujuan untuk mempromosi peluang pekerjaan serta memadankan calon yang sesuai dengan perniagaan, organisasi dan industri yang tepat. Untuk mencapai hasrat ini, HPC komited bukan sahaja untuk menyediakan kursus latihan, tetapi juga perkhidmatan nilai tambah yang dapat membantu meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pencari kerja. Platform penempatan ini memberi penekanan pada pembangunan peribadi pencari kerja melalui perancangan dan bimbingan kerjaya, pemadanan pekerjaan serta kaunseling. Program seperti ini membuktikan kesungguhan kerajaan untuk mencapai sasaran mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan menjelang hujung tahun ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seterusnya saya laporkan inisiatif-inisiatif lain berkaitan dengan pengekalan dan penjanaan pekerjaan. Pada 3 hingga 4 April, Karnival Penjana Kerjaya Terengganu 2021 telah diadakan di Kuala Terengganu. Alhamdulillah, sambutan sangat menggalakkan. Seramai 4,631 pencari pekerjaan telah ditemuduga dan 982 calon telah ditawarkan jawatan, manakala 1,257 calon lagi akan menjalani temuduga pusingan kedua. Ini bermakna 21% daripada mereka yang ditemuduga berjaya mendapat pekerjaan. Masih banyak lagi program mencari pekerjaan yang telah diatur oleh kerajaan. Sebagai contoh, program kerjaya UP akan diadakan pada 12 April 2021 bertempat di Pusat Komuniti Setiawangsa Jalan AU2. Saya difahamkan akan ada sesi temuduga terbuka bersama 30 majikan. Karnival UP ini bukan sahaja akan diadakan di Kuala Lumpur. Bagi bulan April saja akan ada 11 siri Karnival UP di seluruh Malaysia. Selain di Kuala Lumpur, kita ada Karnival UP di Pulau Pinang, Perak, Melaka, Pahang dan juga Johor. Jadi, para pencari pekerjaan, jangan lepaskan peluang keemasan ini. Program subsidi upah 1.0 sehingga 26 Februari 2021, iaitu tarikh tutup PSU 1.0, seramai 322,177 majikan dan 2.64 juta pekerja telah menerima manfaat PSU di bawah prihatin dan pejana. Setakat 26 Mac, permohonan subsidi upah yang diluluskan telah pun mencapai nilai 12.841 bilion ringgit. Sementara itu, di bawah kita prihatin pula, kita ada program subsidi upah 2.0. Setakat 26 Mac, sejumlah 1.112 bilion ringgit telah disalurkan kepada 72,875 majikan untuk terus beroperasi dan mengekalkan penggajian bagi 626,955 pekerja. Program kemahiran dan peningkatan kemahiran setakat 26 Mac, seramai 137,290 peserta telah diluluskan untuk mengambil bahagian dalam program-program yang disediakan. Senarai kursus-kursus yang mendapat permintaan boleh dilihat melalui pautan Kementerian Kewangan. Selain itu, pemohon juga boleh layari laman web agensi-agensi kerajaan seperti yang dimaklumkan di dalam laporan bertulis untuk mendapatkan maklumat mengenai kursus-kursus yang ditawarkan bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, terutamanya golongan belia. Anda semua dijemput menyertai kursus-kursus ini. Program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Setakat 26 Mac,
seramai 132,118 pekerja telah berjaya mendapat pekerjaan melalui program ini. Antara industri dan sektor utama yang mengambil pekerja termasuk pembuatan serta perdagangan borong dan runcit. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya teruskan dengan inisiatif Pelan Jana Semula Ekonomi Negara atau PENJANA. Pembiayaan PKS PENJANA peruntukan pekerajaan sebanyak RM2 bilion di bawah program ini mengutamakan PKS yang belum pernah mendapat pinjaman daripada bank sebelum ini. Setakat 19 Mac, sebanyak 7,266 permohonan telah diluluskan dengan jumlah nilai pinjaman sebanyak RM1.366 bilion. Bumiputra Relief Financing berjumlah RM200 juta oleh PUNB. Bantuan dana khas ini adalah khas untuk PKS Bumiputra yang terkesan oleh COVID-19 dengan pembiayaan antara RM100,000 dan RM1 juta bagi PKS terlibat. Setakat 26 Mac, dana ini telah disalurkan kepada 749 PKS melibatkan jumlah RM226.8 juta. Dana pinjaman mudah perusahaan kecil sederhana ataupun SME Soft Loans Funds yang dikendalikan oleh Bank Negara Malaysia. Setakat 26 Mac, jumlah permohonan yang telah diluluskan oleh bank-bank tempatan dan disetujui terima oleh PKS adalah RM11.82 bilion yang akan memberi manfaat kepada 24,921 PKS. Jumlah ini termasuk dana Special Relief Facility, Automation and Digitalization Facility, All Economic Sector Facility dan Agro-Food Facility. Walaupun dana SRF telah dimanfaatkan sepenuhnya, PKS masih boleh memohon skim pembiayaan yang masih tersedia melalui tabung BNM seperti ADF, AES dan AF. PKS juga boleh mendapatkan pembiayaan lain melalui platform IMSME yang boleh membantu dalam membuat padanan pembiayaan yang diperlukan dengan pelbagai penyedia dana untuk PKS. Pembiayaan sektor pelancongan penjana ialah peruntukan kerajaan sebanyak RM1 bilion bagi PKS dan PKS Mikro yang masih terkesan dengan COVID-19. Setakat 26 Mac, terdapat 626 permohonan bagi pembiayaan ini dan daripada jumlah ini, sebanyak 308 permohonan telah diluluskan dengan jumlah pembiayaan sebanyak RM61.9 juta. Sokongan penggunaan teknikal dan digital bagi PKS dan syarikat di peringkat pertengahan. Setakat 26 Mac, RM55.5 juta telah disalurkan kepada 12,476 perniagaan dalam bentuk grant dan pinjaman untuk langganan perkhidmatan digitalisasi. Bagi inisiatif cendana pula, sebanyak RM2.43 juta telah disalurkan kepada 441 penerima. Penerima terdiri daripada kalangan seniman, kolektif dan organisasi yang terlibat aktif dalam sektor seni dan budaya Malaysia. Para penggiat industri kreatif adalah disarankan untuk menggunakan peluang yang disediakan ini dalam menghasilkan karya-karya mereka. Semua pemain industri terlibat boleh memohon bantuan dari kedua agensi berkaitan dengan melayari www.mycreative.com dan juga www.cendana.com.my untuk maklumat lanjut. Sebagai penutup, sekali lagi saya mengingatkan semua agar terus mengikuti SOP dalam menjalani aktiviti ekonomi dan kehidupan harian. Dalam pada itu, kerajaan tidak akan berhenti memberikan sokongan terhadap kapasiti kesihatan awam dan menjamin kelangsungan perniagaan serta melindungi punca rezeki rakyat melalui bantuan yang akan diteruskan. Kerajaan tetap akan berusaha melakukan yang terbaik untuk membendung wabak COVID-19 dan memastikan proses pemulihan ekonomi dapat diteruskan. Sehubungan itu, saya ingin menyarankan kepada semua rakyat Malaysia agar mendaftarkan diri masing-masing untuk vaksinasi melalui aplikasi MySejahtera. Ingatlah bahawa ini amat penting untuk kita memastikan agar ekonomi kita mampu pulih dan kembali berkembang mulai separuh kedua tahun 2021 ini, insya-Allah. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam di Malaysia. Semoga ibadah kita sepanjang bulan Ramadan ini akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Saya akhiri laporan laksana kali ini dengan serangkap pantun. Memutih cantik berarak gemawan, bertiup angin di pagi kala. Vaksin disuntik
pandemik dilawan, ekonomi terjamin pulih semula. Sekian, jaga diri dan stay safe. Terima kasih.